Ni kopi hang buat daripada mana ni? Tu nanti aku rasa tak boleh dami kalau kita kena buat ayam betul je. Ya. Rasa dami ni rasa macam nak minum hari ni. Ni kopi Starbucks ke apa? Okey je lah. Ready? Okey. Okey Syah. Macam mana ni? Kita nak mula ni. Ini kira lebih kurang macam apa podcast kita yang pertama lah. Betul aku sebut podcast? Kau podcast? Betul. Podcast. Nanti kita tengok. Aku tak tahu podcast. Sebab biasanya kalau orang buat casting kan. Podcast kot. Podcast lah. Podcast. Casting. Okey, aku nak cerita sikit lah berkenaan podcast yang kami nak cuba buat ni kan. Memang kami plan podcast ni daripada sejak tahun lepas lagi, tahun 2021. Dan lepas tu dia punya intention dia, kita nak panggil orang lah untuk share dia punya passion ataupun dia punya knowledge lah kan. Dan podcast yang kami cuba buat ni dia agak santai lah. Boleh lah cerita, tak kisahlah. Dia tak formal sangat lah kan. Kita boleh cerita dia punya style macam mana nak cerita tu terpulang pada dia. So, untuk podcast kami kali pertama ni, aku akan jemput Syah lah untuk dia share dia punya knowledge, dia punya passion ke ataupun dia punya health punya lifestyle ke kan. So hampa tengok ni macam pelik lah, tapi Syah pun dia ada juga benda yang dia nak cuba share dengan hampa semua lah. Syah, macam mana, sihat Syah? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Tujuan yang aku jemput Syah ni kira untuk dia ceritalah pasal dia punya kesihatan, isu-isu yang berkaitan dengan health punya lifestyle lah kan. Kalau hampa nak tahu lah kan, Syah ni dia sebelum ni dia sakit. Mungkin dalam, tak silap aku dalam tahun lepas lah, dia agak teruk jugalah dia punya kesihatan. Health issue tu kan. Kiranya dia tu daripada dulu, kira sepanjang yang aku kenal dia pernah dia punya badan tu kira berisi jugalah. Lepas tu bila dia dah start sakit tu, memang boleh tahan kurus jugalah dia time tu. Aku tengok pun kesian jugalah. Dan aku pernah lah teman dia pergi hospital kan, untuk dia buat check up. Kira Syah ni dia pernah kurus lah. Dan dia punya badan tu aku tengok tu dia jadi macam sekeping lah. Memang orang boleh nampak lah kata dia tu tak apa nak sihat. Dan time tu pun tengok dia pun boleh kata kerap jugalah MC dengan dia punya kerja hakiki. Okey Syah, hang boleh cerita macam mana hang masa time tu? Viewer kita pun nak tahu juga masa time hang tak tahu apa nak sihat tu. Okey, masa tu dia tadi hang cakap 2021 kan. Tapi bukan 2021 tu 2020. Masa tu yang aku ingat tu PKP. Kan kita PKP 18 Mac 2020 kan. Kalau ikutkan tu COVID dia start hujung tahun 2019. Ya, 2019. Jadi masa tu aku 18 Mac 2020 tu aku ingat masa tu aku mula trigger lah penyakit aku ni. Kiranya masa tu aku dengan ada 2-3 benda lagi lah yang aku kena shift, kena tukar tempat kerja, masuk jabatan baru semua tu. PKP 2020 yang tu aku ingat lah. Okay, kira penyakit aku ni, kira aku rasa aku describekan sebagai penyakit pelik kot lah. Sebab tak ada orang yang aku rasa yang berkongsi lah pasal penyakit ni lah. Pelik lah, aku rasa macam aku ni sakit apa kan. Tapi aku dah rasa macam tak ada lah nak tersenarai macam penyakit-penyakit misteri macam ada dalam Mastika ke, ada dalam Misteri Nusantara ke kan. Memang aku rasa bukan penyakit pelik lah, tapi something yang macam kita tak pernah terima benda tu, tak pernah sakit. Okay, kira event mula-mula sekali yang trigger aku sakit tu, aku ingat masa tu Malaysia ada lawan bola lah. Aku tengah tengok bola. Lawan Malaysia lawan, aku tak ingat lah masa Malaysia lawan apa. Tapi yang tu lah aku nak bagi tahu tu. Sebabkan aku punya ingatan tu fokus kepada sakit aku tu. Jadi aku tak ingat dah Malaysia lawan apa. Kira masa tu aku tengah tengok bola. Aku tengok bola depan TV. Aku baring kan. Aku baring depan TV tu. Lepas tu tiba-tiba aku rasa macam satu benda lah. Naik daripada ulu hati tu naik ke tekak dan dia bagi rasa panas tau. Rasa panas. Aku relax je tau. Aku relax je. Aku layan bola je. Tapi masa tu dah ni lah.
kes kan. Masa kali kedua jadi tu, dia naik panas tu, terus aku rasa macam sesak nafas, lepas tu tangkap dada. So tangkap dada tu dia trigger aku tak boleh jadi gelabah lah. Aku jadi gelabah. Lepas aku jadi gelabah tu, aku jadi lembut tau. Jadi lembut lah. Lembut tu kira jadi long lay lah. Long lay jatuh. Aku jadi long lay. Aku jadi long lay, jadi lemah. Terus aku panggil, aku beritahu mak aku tu. Beritahu mak aku pun bagi tahu ayah aku dengan wife aku lah. Terus bawa aku pergi ke KPJ. KPJ ke KMC? KPJ. Oh, KPJ Perlis ni? Malam lah. Oh, Perlis ni? KPJ Perlis. Oh, time tu buka dah tu? Buka dah. Okay, bila aku pergi ke KPJ, sampai dari situ, terus doktor pun ambil aku, check lah. Bila check tu, first kali aku tengok kalau orang bagi tahu kata kita sesak nafas, doktor terus akan check jantung kita lah. Jantung, check jantung, ECG kan. Oksigen, oximeter apa semua. Tengok. Aku pun baring, lepas tu check ECG, doktor pun bagi result okey. Bila okey tu, doktor bagi ubat lah, macam ubat angin macam tu lah. Terus aku pun duduk sekejap lah, masuk ayak sikit kan. Lepas tu terus balik lah. Balik tu aku okey lah. Macam terus relax macam tu lah. Okey, lepas tu bermulalah. Di situlah bermulanya. Dia punya perjalanan sakit aku tu. Journey sakit aku tu. Yang tu lah bermulanya kat situ lah. Okey Syah, tadi aku tanya apa yang hang rasa bukan journey hang, macam mana hang punya dia punya simptom dia hang start nak mula penyakit tu. Bila hang kena macam tu, tiba-tiba hang tahu dah tu memang penyakit yang hang kata misteri tu. Okey, macam hang kata tadi kan, simptom apa kan. Ni kira aku kata macam simptom awal lah yang jadi pada masa tu lah, pada awal-awal tu lah. First kali yang aku jadi tadi, macam aku bagi tahu hang tadi, first aku pedih tau, bulu hati ni. Lepas tu aku rasa macam menyucuk tau kat dada, kat sini, area sini dekat kan. area jantung ni. Kat bahagian sini lah, bahagian dada lah. Dada aku dia ada kiri kanan. Dia ada kiri kanan, tapi bahagian sini. Tengah-tengah lah. Jadi dia rasa menyucuk lah. Tapi aku tak pasti benda tu angin ke apa kan. Tapi kita tu trigger macam, ni aku ni sakit jantung macam serangan jantung lah. Otak kita kalau sakit cucuk-cucuk kan dekat bahagian tengah ni, sakit jantung lah. Kalau aku pun kalau jadi macam tu pun, memang panik lah. Betul lah. Mesti menggelabah lah. Okey Syah, lepas habis KPJ tu, habis check dekat doktor kata apa kat hang lepas tu? Itulah. Dia punya conclusion dia ataupun dia punya diagnose lah? Diagnose. Kira macam first tu macam aku beritahu doktor bagi ubat kan dengan aku kan. Lepas tu dia minta aku balik rehat. Lepas aku balik rehat tu, terus aku tak okey kan berlarutan benda tu. Aku duk jumpa doktor. Jadi jumpa doktor. Bila aku pergi tu, doktor terus suggest aku, dah kerap sangat aku jumpa doktor. Doktor suggest aku untuk buat blood check up lah, full blood test lah kan. Full medical check up. Medical check up lah. Yang dia buat aku punya blood test tu. Result okey. Lepas tu ECG buat. Sama juga okey. Okey, cuma bila dah walaupun okey, tapi keadaan aku masa tu, perut aku rasa macam something tak okey tau. Dia jadi macam kembung. Jadi macam sebu kan. Lepas tu dia memang dah trigger aku kerap jadi sesak nafas. Macam aku nak bernafas tak boleh kan. Aku jalan sikit daripada nak pergi ke TV, daripada sofa nak pergi ke TV tu kan. Jauh tu. Dah jauh lah, lebih kurang dalam 4 meter, 5 meter lah. Bukan 1 meter. Macam tu lah. Lebih kurang dalam 5 meter tu aku dah penat lah. Ingatkan TV macam peroyang. Jauh-jauh lah. Dekat lah. Dekat. Okay, lepas tu benda tu memang macam aku kata ni kerap jadi dan berlarutan lah. Bila berlarutan tu, kita ni yang nak kata celik sikit ni, kita akan start Google lah. Dan aku rasa start Google tu lah yang menyebabkan aku jadi lagi teruk. Oh ya? Aku jadi lagi teruk. Bila hantar lagi jadi teruk? Sebab bila kita Google, simptom sakit aku ni sama macam sakit jantung. Jadi tendensi dia memang aku tu berat. Jadi aku ni sakit jantung lah. Bila aku tengok simptom dia sama. Tapi yang tu Syah memang aku setuju. Kan? Kalau kata kita tengok Google, bila kita tengok simptom, kadang-kadang dia predict worse lah kan, daripada penyakit kita yang sebenarnya kan. Kadang-kadang tu bila ada kawan-kawan, bukan kawan-kawan lah, biasa anak-anak kita ataupun ayah kita, mak kita, bila ada simptom tu kita cuba kononnya nak
soft lah benda tu. Tapi tiba-tiba dia punya simptom, dia punya prediction tu kadang-kadang dia over kan. Tapi dia dah memang letak disclaimer. Dia kata kena pergi jumpa juga physician, betul tak? Betul. Cuma kalau tengok Google tapi ni, kita tak tengok dekat ayat last tu kan. Jadi kita masih tengok benda ni jadi kat aku kan. Sesak nafas aku ada sesak nafas kan. Lepas tu sakit menyucuk kat dada aku ada kan. Jadi benda tu memang menjurus lah. Menjurus aku ni mesti jaga jantung kan. Cakap benda tu kan. Okay, bila hang dah Google tu memanglah yang tu pun macam aku bagi tahu tadi, kita simptom tu kira penyakit tu kita dah anggap yang worst lah, tapi sebenarnya kok mana pun memang kena jumpa doktor. Okay Syah, bila dah hampir jumpa doktor kerap sangat kan, apa yang doktor boleh conclude lah penyakit hang yang sebenarnya? Okay lah. Okay, doktor masa tu bila last aku jumpa lah, masa aku nak tahu apa sebenarnya sakit aku kan. Doktor bagi tahu aku ni dapat satu penyakit Penyakit apa Syah? GERD. GERD. Jadi sebelum ni aku pun tak pernah dengar pun penyakit GERD ni apa dia. Bila dia jadi kat aku, baru macam tadi aku start Google lah semua kan. Baru aku tahu GERD ni apa. Tapi yang ni confirm lah daripada doktor. Okay. GERD tu ada singkatan dia lah. Tapi dia gastroesophageal reflux disease. Jadi kira acid reflux lah. Acid reflux. Jadi kira dia punya apa kita kata singkatan dia ataupun senang kita sembang ni. Acid naik ke atas lah. Tembak naik ke atas. Acid tembak ke atas. Okey, dia kira macam acid naik ke atas lah. Dia tembak ke atas. Kalau kita belajar bio semua tu, dulu kita tahu lah kan. Ni dia panggil esophagus lah. Jadi dia acid daripada perut tu tembak terus naik ke atas. Tu lah dia kita kata penyakit GERD tu lah. Kalau GERD ni, yang ni kira aku nak tanya lah. Dia bila berusia baru dia mula ke macam mana? Yang tu aku pun tak pastilah kan. Tapi aku start jadi tu pun umur aku dah 37. Oh, tu ada. 37 masa tu umur aku 37. Tapi aku GERD ni yang aku tahulah hasil daripada aku Google lah. Dia daripada lifestyle kita lah. Lifestyle cara pemakanan lah. Cara pemakanan, cara kehidupan kita lah kan. Boleh jadi juga kalau memang kita tak jaga daripada umur kita 17. Mungkin 20 lebih dah boleh jadi kan. Itulah. Jadi aku rasa lifestyle lah yang dia punya ni kan. Memang tak jaga lah. Okay, kan tadi aku sebut esophagus kan. Esophagus ini. Atas ni trachea. Dia. Esophagus turun dari bawah kan. Lepas tu perut kita. Di tengah ni dia ada sphincter lah. Sphincter? Bukan sprinter. Sprinter pecut tu. Kan? Sphincter. Ejaan ni macam mana Syah? Boleh hang tunjuk ke kat skrin ni? Ejaan tulis ni. Ejaan tulis ni. Ada? Ada. Okay. Sphincter tu dia otot lah. Otot antara esophagus dengan perut kita tu. Dia ada sphincter. Sphincter tu otot yang kawal kembang dengan kecut. Maksud dia keluar masuk makanan lah. Dia tak keluar masuk. Kita makan one way je. Okay, kita makan one way. Lepas tu dia bergerak-gerak, tutup. Masuk dalam perut. Jadi sphincter tu lah. Dia lebih kurang macam injap ke? Valve, bukan? Bukan, dia bukan valve. Dia otot lah. Kalau saintifiknya tu, otot yang untuk dia kawal lah. Kembang dengan kecut tu lah. Okay. Sakan juga nama GERD ni. Kira boleh buat daripada berisi jadi kuih kan. Tapi masa tu kalau aku ingat kan, aku ada monitor kat lah aku punya berat badan aku. Aku daripada 68, aku drop sampai 58. Maksudnya dalam 10 kilo aku kurangnya tak perlu lah aku nak makan PG. Kau PG aku PG buat cardio lah. Bagi aku kuat. Memang drop macam tu. Lepas tu aku tengok pun time tu pun memang tak sihat lah. Kalau biasa sebelum 2020 tu kira pantang aku ajak, Syah jom lunch. On dia kan. Makan betul. Makan pun memang kita menjaga. Mana betul sangat pun. Kira ikut dah nak makan. Tapi memang makan tak banyak kan. Cuma bila ajak tu memang makan lah kaki ayam lah, sup kaki ayam. Betul. Bila ni asal lama dah kita tak pergi makan sup kaki ayam. Tapi ada juga apa saya yang hang tak tahu. Sebab masa yang ni aku rasa lifestyle aku lah yang menyebabkan aku dapat penyakit GERD ni lah. Aku ada satu masa tu aku main
main Dota. Aha. Aku memang main Dota kan. Bila aku main Dota lama, aku main Dota lama lah bila kita main game kan. Lepas satu frame kalah, Tambah satu main frame. lagi kalah satu frame, last game. Drag sampai 5 jam contoh kan. Dalam 5 jam tu aku dah lari aku punya time patut makan. Lunch aku dah tak betul je lah. Bila dah tak betul tu, perut kosong kan. Sebab kan kita tak makan tengah hari. Aku makan. Sebab kan dah lapar kan. Bila aku makan tu kuantiti dia Banyak lah. banyak. Dia kuantiti banyak. Kita makan banyak. Jadi macam ulat sawah kan. Bila makan banyak, kita duduk tu, terus kita nak lena kan. Aku memang tak ada apa. Tak ada masa lah dia punya masa untuk bukan resting time apa? Dia panggil apa? Untuk hadam, bagi hadam kot sebelum kita rest betul kan. Aku pun tak ada masa tu. Dan benda tu jadi kalau aku main Dota ni aku rasa dah 8 tahun kot. Tapi mungkin start daripada benda tu jadi tu mungkin 3-4 tahun sebelum 2020 kan. 2020 tu maksudnya dalam 4 tahun sebelum tu lah 2016 kan. Masa tu lifestyle aku dah tak betul lah kan. Jadi benda tu tak jagalah makan dia punya circle makan kita tu. Time kita makan tu. Jadi aku tak jaga. Aku rasa benda tu pun contribute lah. Sebabkan aku dapat sakit GERD lah. Lepas tu kira kalau yang main Dota tu kira level mana? Pro hacker ke apa? Level pro ataupun pro hacker ke macam mana? Ataupun noob. Ada yang tu nanti kita cerita lain lah. Itu passion lain lah. Itu passion lain. Nanti aku akan cerita hero apa yang aku suka pakai. Nanti Ray pun main juga. Nanti kita cerita. Itu next slot lah. Okay Syah. Tadi hang rasa punca yang hang boleh dapat GERD ni, hang rasa tadilah yang abang hang main Dota, hang tak jaga masa lifestyle aku. Makan aku lah. Pemakanan hang, masa pemakanan hang tu. Okey, itu hang punya pendapat. Okey, pendapat profesional pula. Apa yang doktor kata punca yang hang boleh dapat GERD ni? Okey, yang doktor tanya aku lah. Doktor tanya tu mesti dia ada dia punya ni lah kan. Dia punya apa-apa simptom yang patut ada kan. Punca-punca dia kan. First kali doktor tanya aku, masa aku duduk atas kursi doktor tu. Atas kursi doktor? Bukan. Silap. Depan doktor. Silap. Atas kursi. Ingat kan daripada sebelah doktor. Daripada gamers jadi doktor pula. Dekat bilik doktor lah. Aku duduk bilik doktor tanya, Cik ni stres tak? Dia tanya aku kan. Lepas tu aku cakap, aku tak stres lah. Lepas tu dia kata, stres ni macam-macam boleh. Dia jangan stres kerja lah. Aku stres kerja macam mana kata kan? Aku tak, aku okey lah. First kali kalau kita kata stres kerja ni, selalunya doktor akan tanya, kerja kita teruk ke tak kan? Lepas tu bos kita okey ke tak? Lepas tu aku semua okey lah kata kan. Lepas tu second punya point dia tanya aku, family macam mana? Dia tanya aku, family. Dia kata family ni okey tak? Wife macam mana? Mak ayah okey ke? Sihat ke tak? Sihat. Anak okey ke? Sihat. Tapi yang tu aku ada bagi tahu lah sebab aku kan anak aku kan my autism kan. Ada seorang kan Danisha. Jadi aku bagi tahu tu, tapi memang masa tu pun aku fikir banyak pasal Danish ni. Macam mana dia nak sekolah, macam mana tu. Yang tu banyak aku fikir dekat dia lah. Tapi aku tak rasa benda tu bagi aku stres lah. Lepas tu yang ketiga doktor tanya aku kewangan lah. Kewangan financial aku macam mana kan. Aku kata okey lah financial aku kan. Sebab aku pun tak banyak sangat komitmen ni. Yalah, kan. Memanglah banyak duit kan. Tak adalah banyak duit. Tapi macam kalau tak ada duit, aku boleh pinjamkan bini aku. Aku nak apa-apa, aku minta kat bini aku. Berarti kawan jenis duit ni tak tahu nak buat apa. Betul tak? Tak ada lah. Ada benda nanti hampa akan tahu lah. Dia jenis tak tahu nak buat apa dengan duit dia. Kau hampa dah tahu dah. Aduh. Sebab asalnya video tu dia keluar awal pada video. Tak ada lah. Jadi tu antara-antara yang doktor bagi tahu lah kan. Tu aku rasa memang dia punya apa? Skema dia. Dia punya apa? Kalau doktor sakit demam, mesti cik ada batuk lah, cik ada sesemua, cik ada dia punya kos. Lah. Macam tu lah. Untuk GERD ni aku rasa yang tu lah. Okay, cik stres tak? Cik apa tadi? Ada masalah stres lah, semua stres lah. Semua stres lah tu. Tapi family
Betul. financial. Okey lah. Jadi Lepas tu, dia cuba nak work. trigger. Dia cuba nak tahu lah punca dia kan untuk aku. Tapi semua tu tak ada lah kat aku. Okey, tadi kan yang stres tu kan. Stres, lepas tu punca-punca stres tu kan. Lepas tu doktor ada tanya juga pasal makan. Yang ni aku rasa sama macam yang aku kata tadi kan. Yang pandangan aku tadi lah. Dia tanya aku, cik ni makan banyak sekali ke? Betul aku, ada lah sikit kan benda tu kan. Sebab sikit pun banyak tahu lah aku cakap dia kan. Okey, makan banyak. Lepas tu dia tanya aku, makan pedas tak? Macam makan pedas ni memang kita ni orang favorite kan. Orang Perlis ni. Makan pedas tak kita Perlis? Ui, kalau ikutkan tu, aku pun makan pedas. Dia kalau kata makan pedas ni, kalau makanan tu tak pedas, dia tak ada kick lah. Tak sedap tak kick kan. sedap Tu lah kira makan pedas ni bagi aku normal lah kan. Untuk kita kan. Kalau macam Kelantan mungkin makan manis tapi Perlis ni makan pedas. Makan pedas. Jadi aku beritahu doktor aku memang makan pedas lah kan. Tapi tak ada lah aku makan cabai. Cabai macam tu lah. Tapi masakan tu pedas. Masakan tu betul. Pedas lah kalau nak dikirakan macam dekat Melaka Negeri Sembilan tu dia punya pedas dia lain. Kalau macam belah utara ni pedas juga kan. Tapi dia tak sama. Sana pun pedas juga. Boleh tahan juga pedas. Sini pun pedas lah juga kan. Lepas tu satu lagi. Yang ni memang ultimate lah aku rasa. Ultimate ataupun yang kritikal. Yang dah serius lah. Doktor kata GERD ni boleh dia sebabkan daripada penyakit hiatal hernia. Apa dia tu? Boleh cerita sikit? Aku angin dah keluar. Hiatal hernia ni dia tadi sphincter. Sphincter tu tadi otot tu kan? Otot tu. Dia yang dalam tu dia dah terkeluar lah. Dia terkeluar lah. Kalau orang macam mana aku nak beritahu? Kalau orang sakit bahagian bawah kan, bosil. Tapi ni bahagian atas ni hiatal hernia lah. Dia sama macam isi dalam perut tu dah terkeluar lah ke atas. Sebab kan sphincter tu tak boleh tutup. Jadi bila dia terbuka tu, asid tu mudah lah untuk dia tenang naik lah. Yang tu lah. Tapi aku memang doktor tak suspect lah sebab kata hiatal hernia ni. Sebab hiatal hernia ni aku tak boleh relax nak pergi duduk kat doktor macam tu kan. Sebab dia memang akan sakit yang teruk lah. Okay. Tadi bila aku tanya hang tadi apa, yang awal-awal tadi macam mana hang rasa kan, hang nak sakit apa, bila hang nak start lah penyakit GERD tu kan, hang nak rasa lah kan. Jadi apa pula yang doktor bagi tahu simptom bila nak start benda tu? Sebelum ni hang bagi tahu macam mana hang rasa bila nak start benda tu. Ni bila hang tanya doktor, apa pula yang doktor bagi tahu? Okey, macam yang aku bagi tahu tadi lah, yang doktor bagi tahu ni dia ada banyak. Dia ada banyak lah simptom tu, tapi aku bagi tahu dulu lah yang simptom yang ada dekat aku. Yang doktor bagi tahu. Yang doktor bagi tahu. Simptom yang ada dekat aku tadi macam aku bagi tahu lah. Satu, aku pedih hulu hati. Pedih hulu hati tu bahagian sini lah kan. Aku rasa pedih, rasa tak selesa lah. Lepas tu yang second tu aku jadi rasa macam sesak nafas kan. Aku sesak nafas, tu aku rasa tak selesa di bahagian tekak aku kan. Lepas tu ada juga yang aku rasa menyucuk tadi aku pak. Menyucuk dada semua kan. Angin. Yang bagi aku kata apa, aku sakit jantung. Yang tu memang antara simptom yang ada dekat aku. Lepas tu ada juga sebenarnya lagi. Dua lagi simptom. Simptom aku, perut aku jadi kembung. Lepas tu aku jadi sembuh lah. Jadi macam kita nak bergerak tak boleh, nak bernafas tak boleh kan, dia cekang kat sini kan. Yang tu antara simptom ada kat aku. Lepas tu simptom yang orang lain ada lagi lah yang doktor bagi tahu lah, yang aku tak dapat lah simptom tu kan. Satunya tadi dia rasa macam mengkelan kan. Lepas tu dia batuk tau. Dia batuk. Lepas tu bahagian tekak ni dia mudah dapat radang. Sebabnya asid kan mahakis kan. Bila dia sentiasa pancut naik dekat atas ni, dia akan apa, bagi radang lah dekat bahagian tekak kita. Jadi dia akan rasa apa, mudah sakit tekak lah. Tapi sebenarnya asid yang hakis lah ataupun bagi dia jadi radang lah. Dan benda tu taklah jadi kat aku. Dan antara yang doktor highlight lah, ataupun doktor bagi tahu lah kata benda tu ada lah. Yang paling kritikal lah aku rasa kan, sesak nafas. Sesak nafas ni yang buat bagi kita rasa takut lah. Kita takut dan benda tu bila berlaku kerap akan trigger anxiety. Itu satu part lain pula, anxiety. Anxiety. Yang ni kita cerita pasal GERD saja. Okey, hang bagi tahu sesak nafas kan. Macam mana dia boleh asid tembak boleh sesak nafas? Okey, yang aku kata sesak nafas ni, yang ni doktor tak cakap aku, tapi yang ni aku tengok dalam YouTube. Aku tengok dalam YouTube. Okey. Yang dia bagi tahu
kita ada dua saluran dekat kita punya esophagus dengan satu lagi tu bronchoil untuk pernafasan lah. Satu untuk makan, satu untuk bernafas. Okay, bila untuk bernafas dengan makan ni, dia duduk dekat sama lah, dia kongsi saraf yang sama. Okay, bila asid tu naik, badan kita ni dah bagi tahu kata kita ni tak okey lah. Jadi dia akan rangsang jadi ketat tau. Jadi ketat. Mungkin dia ngecut aku pun tak tahu lah, tapi disebabkan saraf-saraf di situ trigger, menyebabkan aku rasa macam sesak nafas. Dan anxiety tu jugalah aku rasa gelabah, panic attack apa tu lah yang menyebabkan nafas kita kontrol tak betul, menyebabkan sesak nafas. Yang tu lah yang aku rasa lah. Okay Syah, tadi hang duk cerita lah doktor punya diagnose lah. Biasanya diagnose ni dia tengok berdasarkan simptom hang. Ada dia minta hang suruh buat apa-apa ke, ataupun buat surgery ke, nak check kan, ke ataupun ada prosedur yang lain untuk confirm kan kata memang betul GERD lah masalah hang. Okay, yang ni doktor mula-mula sekali aku duk pergi makan ubat, follow up apa semua kan. Doktor bagi tahu aku first kali dia minta aku buat OG apa? OG mana? Okay, doktor suggest kat aku untuk aku tahu confirmkan lagi. Tadi confirm dah, ni nak confirmkan lagi betul-betul. Confirm je dah. Tadi kan dia itu diagnose ya. Yang ni memang dia nak confirmkan betul lah. Biasanya diagnose, lepas tu dia pun akan X-ray. Kalau kata ada problem tu dia pun akan X-ray untuk dia pun confirmkan. Macam GERD ni mungkin dia ada dia punya cara dia lah. Memang macam doktor lah. Okay lah. Lepas tu doktor suggest kat aku. Doktor kata aku, cik kena buat OGDS. OGDS aku pun nak OGDS ni, tapi tak sempat lah. Aku nak Google kan. Tak apa, nanti kita akan letak lah kat bawah tu. Apa dia masuk OGDS tu? Tapi ringkasan dia tu, yang aku tahu tu S tu scope lah. Scope dia nak masuk kamera lah. Dia masuk kamera melalui mulut aku, terus sampai ke perut, sampai usus kecil. Jadi dia akan check lah dekat dinding perut aku ni. Termasuklah dinding esophagus ni, dinding perut, lepas tu dekat sphincter tadi yang aku beritahu, dekat usus kecil sikit kan. Dia akan tengok first dia akan tengok radang ada merah-merah tak. Dia akan check kan kat situ. Lepas tu dia bagi tahu aku dia akan tengok dekat sphincter tu macam mana dia boleh kecut kemar kan. Dia set tau. Dia boleh check tau dia punya loose ataupun tak kita punya sphincter tau. Aku punya tu adalah berapa mikron lah macam tu lah. Mikron lah kan. Dia punya lubang tak boleh tutup rapat tu sikit je lah. Lepas tu dia akan check tengok ada ulcer tau. Tu dia nak confirmkan aku ni GERD ke tak. Tapi kalau orang gastrik, dia akan ada ulcer. Tahu sebab bahagian perut kita ni dia ada satu lapisan mukosa. Mukosa tu lah yang nak protect dinding perut kita daripada asid yang kuat adalah asid perut yang kuat adalah. Tapi cuma di bahagian esophagus tadi tu dia tak ada mukosa tu. Bila asid tu tendang tadi aku cakap aku rasa panas, pedih kan. Dia tak ada benda nak protect dia lah kan. Jadi aku rasa macam tak selesa kan. Yang tu lah. Okay, tadi macam aku kata tadi kan. GERD ni, ini aku cerita sikit lah. GERD ni, doktor kata dia ada bonus dia. Ada bonus? Ada bonus. Bukan bonus untuk bukan bonus, video ni. Bukan bonus yang kerja kerajaan. Apa dapat apa dah. Dia dapat bonus. Okay, bonus yang doktor beritahu aku. Bonus. Bonus tu tak. Tapi aku bila doktor kata bonus, aku lagi takut kan. Dapat bonus penyakit tak kan. Kita lagi takut kan. Lepas tu dia beritahu, okay, bila GERD ni akan dapat anxiety. Tadi aku dah sebut kan anxiety kan. GERD dapat anxiety. Sebab doktor beritahu aku lah, ada kajian lah pula kan. Kajian pula kata, mereka ambil lah berapa banyak orang yang penyakit GERD ni. Mereka buat kajian, research kat situ, mereka nak tengok ada tak anxiety kat orang dapat GERD ni lah. Ada lah dia beritahu dalam berapa 2/3 cm macam tu lah. Aku tak ingat lah. Orang yang nak ada GERD tu, dia kait dapat lah anxiety bonus. Yang tu lah kan. Okay, Syah.
Tadi hang cerita pasal yang doktor buat scope lah untuk check hang punya GERD punya problem kan. Apa-apa dia tak boleh keluar pada mulut saya, dia memang kena ada buat testing. Barulah kita boleh Fakta. boleh terima lah apa yang doktor tu bagi tahu kan. Yang penting testing pula, yang penting kita nak tahu dia punya root problem Check tu up apa. tu, check up lah. Root problem tu apa, jangan kita nak selesai tanpa kita tahu apa masalah dia sebenarnya. Nanti silap bagi ubat, silap bagi nasihat. Betul tak Syah? Betul. Doktor pun kata kat aku, check lah stress test. Buat macam mana kan stress test. Lepas tu aku ni stress test ni macam mana kan. Tapi aku tak ingat aku cerita kat hang kan stress test ni. Tapi member kita dah pernah buat lah. Ada 2-3 orang member kita dah pernah buat stress test ni. Stress test ni dia test yang kita naik atas Treadmill. hang naik treadmill lah. Naik treadmill tu doktor suruh kita jalan. Jalan. Tapi bila benda tu laju, kita kena lari kan. Masa tu hang stress lah. Stress nak lari tak boleh, benda tu makin laju kan. Lepas tu bila dia monitor lah dekat dia punya TV lah, TV lah atau dia punya tu kan, dia monitor, dia tengok kita dah stress lah. Masa kita dah stress tu, terus dia tengok, masa tu dia nak tengok ada tak something wrong dekat kita punya jantung kita. Nanti Google lagi lah. Aku pun macam tu lah kan aku rasa. Yang tu dia nak tengok tu antara yang test yang doktor minta aku buat lah. Lepas tu apa yang doktor boleh conclude daripada stress test hang? Aku semua okey. Alhamdulillah okey. Stress test aku okey. Cuma aku punya scope tadi kan. Aku beritahu dia lah. Scope aku tadi tu aku ada sikit sphincter aku tadi yang otot tu kan. Ada dia tak boleh tutup rapat lah. Kira kalau boleh tengok kot macam ni kot. Sikit kot macam tu. Yang tu pun besar juga. Besar. Dia micron je lah, kecil je lah. Yang tu lah yang aku rasa menyebabkan asid lalu situ lah. Okey, yang kata aku ada anxiety tu kan. Aku jadi macam tak puas hati tau. Bila aku dapat result tu okey. Tapi sesak nafas tu masih ada lagi. Bila masih ada lagi, aku balik kat rumah kan. Duk rasa macam aku tak dapat lah diri aku macam sebelum ni kan. Macam buat benda sikit limit. Dia jadi macam sesak nafas. Jadi aku macam walaupun aku tahu kata aku punya result tu okey, tapi diri aku ni aku tak puas hati tau. Aku pergi buat lagi ECG. Aku walaupun pernah jadi aku buat semalam, esok aku buat lagi ECG. Kira yang aku ingat kan, ECG aku buat kan, cek jantung. Sebab lah ni semua kata aku sakit jantung lah kan. Jadi aku buat 37 kali ECG tu. Memang banyak gila 37 kali. Cuma stress test tu menghampiri aku nak buat lagi. Tapi dah mas satu point tu kan. Aku pun dapat support lah daripada wife aku, daripada family aku kan, kawan-kawan banyak tolong aku kan. Bos, semualah orang yang bagi support aku. Aku terima lah. Aku terima keputusan tu yang aku buat test tadi tu. Sebenarnya aku ni tak ada apa. Dari situlah yang bila aku duk jumpa doktor kerap kan, doktor cakap aku ni sebenarnya anxiety. Jadi sebabkan balik daripada stress test tu, benda tu berlaku lagi, aku pun dengan tak puas hati kan. Pergi buat lagi ECG apa semua kan. Sebenarnya masa tu aku dah anxiety lah sebenarnya. Aku dah anxiety. Itulah. Kira maksud dia perilaku hang bila hang duk pergi check kerap tu, itu dah menunjukkan kata hang anxiety lah. Yang aku faham hasil daripada Google aku lah. Aku pun tak tahu benda ni betul ke tak kan. Tapi kalau ada yang sakit sama lah dengan aku kan, aku rasa boleh komen lah. Boleh komen dan boleh share lah. Sebab baru ni pun aku ada tengok 2-3 YouTuber juga lah yang ada penyakit anxiety lah. Tapi aku rasanya bukan GERD lah yang trigger anxiety dia. Mungkin benda lain lah yang doktor bagi tahu punca-punca tu lah. Kalau yang overseas tu atau yang kita tengok kan, yang aku selalu tengok lah YouTuber Matt Devela. Dia pun ada GERD juga? Ke ada anxiety? Dia ada anxiety. Jadi dia ada cerita lah dalam dia punya video dia. Lepas tu aku ada tengok Peter ada. Tapi dia buat dia punya anxiety tu masa PKP tu. Dia tak boleh keluar. MCO lah. MCO. Tapi aku tak tahu lah anxiety dia tu macam mana kan. Tapi anxiety tak boleh keluar kan. Lampau duduk dalam keadaan terkurung kan. Lepas tu aku yang Malaysia ni baru ni aku tengok Nick Fizri. Kan tahu Nick Fizri macam mana? Aku tak tahu kan? Tak tengok. Nick Fizri ni yang masuk
kontes iman tu. Oh, ada. Ada kan? Yang masuk kontes iman, menang lampu. Masa tu kita menang lampu kak. Betul. Nick menang juga. Betul. Jadi aku tengok dia, tapi aku ada komen lah. Nick pun dah balas. Aku komen. Pakai channel kita kan. Aku komen, lepas tu Nick balas. Nick anxiety lah. Nick dia scuba. Dia suka scuba diving kan. Tapi dia dekat je lah dengan anxiety apa semua tu. Aku tengok lah dia aku komen. Aku tengok Iman pun komen. Okay. Iman komen, tapi aku kita support lah. Sebab bagi aku untuk sembuh dengan cepat ni memang perlukan support terbaik lah. Daripada semua angle lah. Dari family, daripada partner kita, kawan-kawan kita apa semua. Yang tu yang akan bagi kita dapat balik lah diri kita sembuh lah. Kau anxiety ni dia dari segi psikologi dia yang banyak tu? Ataupun memang condition tu yang buat? Ataupun condition tu cuma trigger dari segi psikologi tu yang memburukkan keadaan tu, kan? Yang tu aku tak pasti. Tapi yang aku Google tadi kan. Yang aku tengok dalam YouTube tu, dia bagi tahu dalam otak kita ni, dia ada satu chemical lah yang nama dia serotonin. Serotonin ni dia happy chemical. Yang dia bagi kita seronok lah. Jadi kita happy ni disebabkan otak kita merembeskan hormon tu. Aku tak tahu lah benda tu chemical tu lah. Enzim ke apa kan. Serotonin tu lah. Bila serotonin orang yang normal, macam hang kan. Normal. Tak pernah kena anxiety kan. Aku pun masa aku normal dulu kan. Serotonin aku okey lah, cantik lah. Jadi aku berpuas hati dengan apa yang aku ada lah kan. Kalau macam aku sakit, aku picek, doktor bagi tahu aku tak ada apa, aku balik okey lah. Tapi bila aku Google dia bagi tahu kata serotonin kita tu low. Bila low, kita sentiasa tak berpuas hati. Bila aku macam tadi kan, aku pergi buat self test. Padahal yang aku okey, result pun okey kan. Tapi disebabkan serotonin tu rendah, aku tak puas hati, aku picek lagi. Jadi adalah 2-3 chemical lagi yang dalam otak kita ni yang menyebabkan kita rasa normal lah kan. Kita okey lah macam tu. Okey Syah. Lah ni aku tengok hang memang improve banyak lah. Tengok daripada dulu kira daripada berisi, lepas tu dia jadi kurus sangat kan. Lepas tu Mela ni dia dah mula kembang balik lah. Jadi aku rasa treatment yang hang buat tu kira ada efek lah, ada improvement lah kan. So apa yang doktor advise kat hang lah untuk hang dah capai balik lah dengan keadaan kesihatan lah ni, walaupun tak fully 100% okey. Tapi apa yang doktor advise kat hang lah yang boleh improve? Okey, apa doktor nasihat kat aku lah. Ni untuk GERD lah kan. Dia sebab yang trigger anxiety aku tadi ni, GERD. Jadi aku kena selesaikan GERD tu, anxiety pun hilang lah kan. Jadi untuk GERD tadi macam doktor beritahu aku, first sekali jaga makan lah. Timing kita makan kena betul. Lepas tu kalau boleh kan, dia ada makanan dia tau yang trigger. Okey. Yang trigger. Okey, macam doktor bagi tahu kat aku tu macam caffeine, kopi. Tapi aku memang tak minum. Jenis kopi, teh, Nescafe sama lah. Tapi aku boleh minum lah kalau kawan-kawan beli kan. tapi macam tu lah. Tapi aku jagalah benda tu. Dan nasib baik kat aku lah sebab aku memang tak minum jenis tu. Lepas tu makan kena jaga tadi kan. Jaga tak makan pedas. Tak makan pedas. Lepas tu tak makan banyak. Tapi itulah dalam ni tengok macam kopi. Aduh, tengok macam kopi kan. Aku rasa kita kena improve lah lepas ni. Kira saja type. Tu lah. Dummy tu. Dummy lah. Dah minum kopi pun. Dah minum kopi, dummy lah. Dalam ni ada mineral lah. Tapi macam aku tadi kan, aku kata aku dah tak makan. Tiba-tiba aku makan banyak kan. Lepas tu aku start buat macam doktor kata, jangan makan banyak. Aku makan sikit-sikit. Tapi kerap. Maksud dia, dulu kita makan pagi, tengah hari, petang. Tapi lah ni aku jadi 5 lah. Pagi, antara tengah hari tu ada pula tengah tu. Minum pagi pula. Minum pagi lah. Tapi aku snack je lah. Lepas tu dekat pukul 3 tu kan, aku makan lagi sikit. Tapi makan semua kuantiti yang kecil kan. Lepas tu, kalau hang order banyak, kira kawan-kawan tu lupa habis lah. Yalah, kawan-kawan lah. Kawan-kawan akan habiskan lah portion aku tu. Selalunya kita tak boleh order kecil kan. Kita order, dapat yang standard tu, aku makan sikit, kawan-kawan habiskan. Kesian kan? Hang pernah? Pernah?
Tak ada aku. Tak benar kan. Selalunya kawan-kawan yang lain lah yang akan habiskan lah makanan aku tu. Kesian lah. Aku makin steady, dia makin besar. Okey, lepas tu kan makan tadi kan. Betul ke steady? Steady. Kau pun makin besar. Okey, kalau kira berat kan macam tadi kan. Dulu aku 58. Bukan, aku 68. Aku drop sampai 58, 10 kilo. Tapi lah ni, hari ni aku timbang 70 lah. Wih, tambah ni dah 12 kilo lah. Top up lagi 2 kilo. Aku rasa treatment tu okey sangat kot. Okey, makan pula tu. Hang kena kunyah tu ya. Kalau macam hang makan cepat kan. Aku tengok hang makan cepat, laju gila kalau makan. Tapi aku tak tahu lah hang kunyah cukup tak. Tapi doktor bagi tahu aku, kalau untuk kita elok daripada penyakit GERD ni kan, kita kena makan dan kunyah dengan banyak lah. Aku mungkin sunah kan. Kunyah sampai lumat lah kan. Baru kita telan. Tapi aku pun kadang speed juga kan. Kalau hang laju, aku pun mesti kena laju kan. Takkan nak biar sorang-sorang kan. Aku pun speed. Aku rasa disebabkan benda tu, memang betul lah. Hang kata aku dah punca. memang betul lah bagi aku dapat sakit GERD tu. Okey, lepas tu yang tadi dah sembang pasal GERD. Kan, kalau untuk stres ni, yang treatment yang aku buat lah kan. Wife aku kata, abang dah tak boleh busy lah macam ni kan. Abang kena keluar lah. Tak boleh lah nak fokus sangat. Kerja lah kan. Tapi wife aku cuba bagi jalan aku lah untuk cari aku punya happy lah kan. Macam wife aku kata, okay, abang suka buat video kan. Jadi cari lah siapa-siapa suka buat video semua kan. Tapi aku dengan hang memang suka buat video. Jadi dia kata, dia memang support aku. Aku nak barang-barang. Ni wife aku, beli lah. Jadi dia sebab dia dah nampak dari situ aku makin okey. Jadi dia memang fully support lah. Fully support aku, mak aku pun okey, tak ada halang pun. Jadi aku rasa macam aku beritahu dia lah. Support tu memang penting untuk pulihkan anxiety tu lah. Dan satu lagi, wife aku kata, abang, tiap minggu kita kena pergi tengok kawasan yang lapang. Dia kata, kita keluar lah, kita pergi lah ke tempat tasik je. Recreation apa? Kita panggil apa? Tempat rekreasi lah. Tempat rekreasi lah. Aku pergi tengok lah. Setiap minggu aku buat, aku tak skip. Aku buat. Dan daripada situ aku nampak aku release. Kerja banyak tadi kan. Aku release. Maksud dia hari Sabtu Ahad tu aku fullkan dengan benda tu. Pergi rekreasi tu. Masa tu aku detox. Aku detox lah. Aku punya stress lah aku rasa kan. Kalau hang tanya aku lah kan. Hang tanya tak? Tak tanya. Hang jawab lah. Hang cerita lah. Bagi aku tu lah hang kena balance lah. Kan? Weekdays, maksud dia hari kerja dengan hari cuti. Kan? Kalau hang dah ada masalah ni memang hang kena balance lah. Kan? Jadi apa-apa pun yang penting aku rasa bagi aku lah kan. Kesihatan kita lah kan. Sebab kita masing-masing ada family kan. Kerja penting juga. Memanglah kita kerja untuk saraf family kita, tapi yang penting kesihatan kita lah. Jadi bagi aku hang pun dah cuba balance kan, dan lepas ni hang kena balance kan lagi sebab kita makin lama aku rasa lah bagi aku makin dekat. Makin tua. Ya kan, makin dekat. Makin meningkat lah usia kita kan. Jadi dari situ kita punya performance kita tak macam time kita betul. dulu. Betul, yang tu berasa. Pendapat aku, kira kerja juga, tapi kita punya kesihatan kita kena jaga. Okey, itu hang punya, itu orang panggil kaedah lah yang doktor nasihatkan dari segi natural punya kaedah lah untuk hang reduce ataupun hang eliminate tu hang punya penyakit tu. Tapi bagi aku benda tu bila dah memang susah nak eliminate. Lambat. Kecuali hang boleh reduce dia sampai seminimum yang mungkin lah. Itu dia punya method lah untuk hang reduce hang punya penyakit lah, simptom ke ataupun gejala dia kan. Cuma along the way kan, mesti doktor ada bagi ubat untuk hang speed up lah hang punya recovery tu. Okay, doktor bagi aku 2 ubat lah. 2 ubat. 3 ubat. 2 ubat yang utama lah. Satu tu aku makan Nexium. Ada brand dia lah. Nexium lah. Tapi dia punya function dia tu? Function dia, kalau tak salah aku lah kan. Tapi 2 ubat lah. Satu Nexium, satu Geneton. 2 ubat ni. 2 ubat ni dia kena pair lah. Baru dia punya dia tu ubat untuk apa? Effect. Okay. Ubat dia tu, dia ada antacid
Oh, yang ni untuk GERD lah. Untuk GERD. Antacid. Ha. Antacid ni dia akali. Dia nak bagi neutralkan asid dalam perut kita. Dia punya pH dia tu. pH dia. Dia nak kurangkan lah dia punya kita panggil apa? Intensity lah. Bukan. Dia punya asid punya kuat tu lah. Dia nak rendahkan sikit lah supaya ada masa bahagian yang dah kena radang tu, dia dapat cure lah. Dia dapat heal lah masa tu kan. Sebab kalau dia duk sentiasa kena asid kuat, dia tak sembuh kan. Bila dia kurang, jadi dia sembuh. Ada masa untuk aku recovery tu lah. Okay, satu lagi Geneton tu, dia tak makanan yang kita makan tu berada lama dalam perut kita. Maksudnya dia akan buang? Dia akan cepat. Dia mempercepatkan proses padaman tu. Dia akan tendang pergi bawah. Jadi kalau makanan duduk lama dalam perut kita, dia akan kan bila dia hadam, dia akan menghasilkan gas tu. Gas tu yang akan bagi aku rasa sembuh semua tu. Jadi dia nak cepat lah proses tu berlaku cepat. Jadi aku okey lah. Aku tak ada berlaku sesak nafas apa semua tu. Okey. Apa doktor kata hang punya level punya apa orang panggil serius. Level of serious hang punya GERD ni. Okay, kalau macam aku doktor bagi tahu aku tu main lah je lah sikit. Main ni macam tak teruk lah. Sebab aku punya loose tu sikit je. Tapi dia punya efek tu boleh tahan. Dia memang boleh tahan lah, sampai aku drop berat aku kan. Lepas tu kalau kata yang mana teruk. yang mana yang kira yang dapat GERD ni, yang teruk punya level teruk tu, dia macam mana cara kita nak dia kalau teruk ni cure dia tu? Kalau teruk ni doktor kata memang kita buat operation lah. Operation tu yang nak selesaikan supaya otot sphincter tu lah boleh tutup rapat. Tapi macam aku, walaupun loose sikit, dia tak saja lah untuk operate kan. Operate ni yang macam kata tadi lah, bila dah teruk, dah tak boleh, mungkin loose dia dah besar kan. Memang asid tu sentiasa mudah naik kan. Jadi kira ubat pun tak boleh nak solve, tak boleh nak cure kan. Mungkin yang tu lah final last resort. Last resort. Ya, last resort lah. Bukan? Mungkin Chalet. Elok lah Hana, kalau mana yang macam kata tadi kan, yang dah teruk kan, eloklah jumpa pakar terus lah. Tak perlulah nak tengok video. Tengok video kita ni kan. Tengok video kita. Tapi korang dapat juga info. Dapat info. Tapi lepas tengok, terus. Elok lah bila dah dapat tahu sikit sebanyak lah yang kami pun bukannya pakar. Bukan pakar. Tapi yang ni cerita berdasarkan pengalaman aku je lah. Mr. Shah kita. Yeah. Dan dia pun advice yang mana yang rasa teruk pada tu memang jumpa pakar terus lah. Jumpa specialist. Sebab specialist ni yang kita faham tu, mereka experience banyak. Yang penting kalau doktor ni kan, bila yang specialist ni maksud dia dah banyak case dah dia dia jumpa dan dia terima. Jadi dari segi dia punya advice tu mungkin orang panggil tak adalah 100% accurate, tapi memang accurate lah. Dan dia tengok simptom tu, dia dah tahu dah apa treatment yang biasa orang buat kan, untuk solve kan. Kadang-kadang tu setengah tu kadang bukan kita nak bagi tahu kan, kadang-kadang bila kita sendirilah kan, kita punya treatment tu tak betul. Dan bila tak betul itulah tengok pasal apa aku tak baik-baik lagi. Aku dah tahu dah ikut dah kan. Jadi itu yang daripada situlah kepentingan dia punya pentingnya kita berjumpa dengan pakar. Sebab pakar ni dia ada experience lah kan? Expert lah expert. Okay, pasal apa yang aku kata kena jumpa pakar terus kan? Sebab hang kena confirm dulu tau, hang ni betul ke sakit GERD ke hang sakit jantung. Sebab simptom dia sama. Nanti bila hang tengok video kita kan, hang ingat aku ni, hang terlampau positif. Hang positif punya orang kan. Bila aku ni macam Syah cakap kot, aku ni sakit GERD ni kan. Tapi sebenarnya hang sakit jantung. Kalau jantung ni jantung ni memang bahaya lah kan. Bahaya dia sebab dia kalau yang aku tengok pengalaman kawan-kawan dia, kalau dia dah start sekali, betul. Kali kedua habis. Bukan confirm lah habis. Yang tu ajar dah mau di tangan Tuhan. Tapi biasanya kalau dah sekali kena, memang bahaya lah untuk kali kedua. Tapi itulah aku share lah experience aku kan. Walaupun aku pergi cerita macam aku sakit jantung kan, tapi doktor dia tengok aku okey dengan result aku okey, dia biar lah. Sebab dia tahu kata GERD tu tak boleh bagi hang
mati juga kan. Tak menyebabkan hang mati lah kan. Mungkin juga dia pun ada pengalaman kan betul kan. Yang tu specialist lah nyebab. Specialist kan. Itulah bila specialist ni dia tengok pun atas base on pengalaman, bukannya 100% betul tapi kawan-kawan dia boleh bagi advice yang betul je lah. Itu je lah. Panjang lah baik kita sembang ni kan. Itulah. Aku pun nak ambil anak pun. Itulah bila kita share kita punya, bila hang share hang punya knowledge, aku pun memang berminat lah nak tahu. Di samping tu kita nak share lah kawan-kawannya bagi manfaat dekat viewer yang mana tengok video ni lah kan. Aku biarlah kalau ikutkan pun lo ni pun dah lewat dah ni. Tu sepatutnya besok pun kita pun nak pergi kerja kan. Okey jumpa lagi. Jumpa. Okey. Ciao. Bye.